Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hazimil ladzati ya'ni al-maut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi saudara pengurusi kepada Surau Amazing Heights apartmen ini, Sungai Udang Kelang, Sungai Udang Kelang, dan kepada Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, beberapa imam pun saya pun tak tahu, mungkin 3-4 imam agaknya, Tuan Bilal, Tuan Siak, dan seluruh jawatan kuasa yang telah menghidupkan surau ini lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah. Kepada para jemaah, kepada anak-anak karya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita ni di Malaysia ni, kalau kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, setakat yang ada di hadapan kita ni, tidak ada satu pun yang boleh menghalang kita untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil saja yang pertama, facilities, kemudahan yang kita ada. Tak ada dalam dunia ni macam Malaysia, tak ada. Tidak juga di Saudi, tidak juga di Mesir, tidak juga di Tunisia, tidak juga di Algeria. Di sini, satu masjid di satu kawasan kadang-kadang ada masjid surau di bawahnya 27 surau. Ada masjid yang saya tahu di bawah pengawasan masjid itu ada 67 buah surau. Saya tak tahu masjid ini, Masjid Darul Muttaqin ni, berapa surau agak di bawah, kita pun tak tahu. Siapa yang tahu? 6. Ada wakil dia masjid Darul Muttaqin ke Al-Muttaqin aja? Darul Muttaqin. Surau dan masjid begitu banyak. Dan bagi saudara, di Amazing Heights ini turun saja apartmen surau. Turun saja apartmen, berjalan dalam 20-30 langkah surau. Itu surau, itu masjid. Di Malaysia ini tak ada satu kesukaran pun nak pergi mana-mana surau, mana-mana masjid. Jalannya bagus, jalan tanya bagus, jalan tanah merahnya bagus, jalan kampungnya bagus. Nombor 2. Nombor 3, tak ada orang tinggal di Amazing Heights ini yang tidak ada motosikal, yang tidak ada basikal. Katakan siapa yang tak ada motosikal? Tak ada orang di sini yang tak ada kereta agaknya. Yang keempat saudara, alhamdulillah di sini nak cari imam, kita ada imam tadi. Kadang-kadang anak tahfiz kita ni habis saja tahfiz 6-7 tahun, mereka akan berebut-rebut orang mencari dia untuk menjadikan imam di surau atau di masjid. Tak ada masalah ni. Mahat tahfiz, tuan-tuan puan, mahat tahfiz, banyak mahat tahfiz. Tempat yang saya buat, saya punya camp, training camp tu di Sungai Lui, Ulu Langat tu, daripada Batu 10 sampai turun sana dusun tua di atas lagi, tak salah saya ada 12 mahat tahfiz milik persendirian.
Sekolah-sekolah kebangsaan pun ada satu aja. Sekolah menengah ada satu, mak tahfiz ada 12. Maknanya dari segi tenaga yang untuk mengendalikan program-program, untuk memberikan ahli jamaah mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Malaysia number 1. Malaysia has never been number 2. Malaysia number 1. Tetapi yang tak ada, apa yang tak ada agak-agak? Apa yang tak ada, tuan-tuan? Apa yang tak ada? Kekuatan tak ada, azam tak ada, kaki tak kuat nak melangkah ke surau. Walaupun dia kuat kaki tu, sampai ke Shah Alam dia boleh pergi, sampai ke Kuala Lumpur dia boleh pergi, tapi nak melangkah ke surau, turun apartmen. Berapa dekat apartmen kita ni yang paling tinggi? Berapa? 9. Daripada apartmen ni turun ni, dia boleh pergi ke supermarket, dia boleh pergi ke kedai tom yam. Tadi saya minum tom yam tadi, sebelum datang saya minum kedai tom yam kat sana. Dekat dengar daripada masjid Darul Mutakin tu, nampak masjid tu, tempat tom yam tu. Turun saja dekat sini, tuan-tuan boleh pergi pasar malam. Banyak pasar malam, sampai Kampung Deling sana ada pasar malam. Betul? Sampai Teluk Gadung kecil. Kat mana Teluk Gadung kecil? Saya sebut tak jadi. Ada ketapi kan? Ada ketapi punya, jalan ketapi kan? Saudara-saudara, yang tidak ada, saya dah sebut, yang tidak ada ialah iman. Itu yang tidak ada. Sebab itu, bagi tuan-tuan yang ada semua dekat sini ni, apa nak jawab di hadapan Allah? Besok hari Jumaat depan akan dibacakan subuh. Inilah surah As-Sajdah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita dengar tiap minggu, kita dengar. Yang baca Quran mungkin tak tunggu seminggu kita jumpa lagi ayat ini, tak jumpa seminggu kita jumpa lagi ayat ini. Orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang duduk 9 tingkat tapi tak turun pergi ke surau. Tapi ayat tu tak sebut begitulah, tapi lebih kurang lah itu ingkar lah maksudnya. Orang yang ingkar kepada perintah Allah, azan ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah gagahnya unit-unit yang tak dengar azan dekat sini? Azan tu tuan, azan bersahut-sahut. Kampung Delik pun azan, Sungai Udang pun azan. Nun tuan-tuan, apa ni tadi saya sebut, Teluk Gadung pun azan. Semuanya azan. Masuklah Amazing Hajj pun azan. Saudara-saudara, simpang siur azan itu. Simpang siur azan itu. Bertemu-temu azan itu. Apa yang bertemu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya nak tanya tuan-tuan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha. Berapa orang yang membesarkan Allah di sini? Mari kita pergi kedai tom yam ni. Sini kedai tom yam sebelah ni, penuh tuan-tuan. Bawa anak, bawa adik, bawa abang, bawa kakak, kadang-kadang bawa pakcik, kadang-kadang bawa bentua dia yang pakai kopiah ni. Masih ada lagi dekat tom yam tu. Macam mana? Sebelum tu tuan-tuan nanti kita akan edar kepada tuan-tuan, ada board, the writing board tu yang tulis ada orang situ nama dan nombor telefon. Apa gunanya? Gunanya ialah supaya saya dapat bantu beri bahan-bahan. Saya berceramah ni dah 45 tahun. Setiap malam, almost every night, almost. Kuliah subuh hari Sabtu, hari Ahad, almost every weekend. Kuliah duha juga almost every weekend. Dalam masa 40 tahun, dalam 4 tahun yang terakhir, saya himpunkan dalam media sosial. Saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada YouTube. Tuan-tuan, saya hendak tuan-tuan, yang hendak lah, yang tak ada tak apa, nanti dia adakan. Tuan-tuan tulis nama, nombor telefon, saya akan hantar bahan-bahan itu. Daripada masa ke semasa kita akan berhubungan
Tuan-tuan akan dapatkan yang baru. Juga notification yang baru. Kuliah subuhnya apa, kuliah duhanya apa, projek saya apa, pembinaan namanya Komplek Anjung Husnul Khatimah itu apa, macam mana pembangunan yang sudah berlaku, setakat mana yang sudah berlaku, apa yang tuan-tuan boleh terlibat di dalamnya, semuanya insya-Allah akan diedarkan. Tetapi yang nak masuk tulis nama dan nombor telefon tu, biarlah telefon yang ada kemudahan WhatsApp. Ada WhatsApp, tak ada WhatsApp tak payah. Sebab kita nak bagi message. Kita nak bagi message, kadang-kadang kita nak bagi dalam bentuk image. Yang tak ada WhatsApp tak payah. Tuan-tuan akan diedarkan insya-Allah. Ini tak ada paksaan. Tuan-tuan fikir nak dapatkan berita-berita, nak dapatkan bahan-bahan untuk kita, untuk anak kita. Ceramah-ceramah saya berpuluh-puluh, ratus tajuk. Tentang anak-anak ada tajuk, anak muda ada tajuk, anak dewasa ada tajuk, tentang suami isteri ada tajuk, rumah tangga ada tajuk, orang tua ada tajuk, orang yang nak mati ada tajuk, cerita maut paling tidaknya ada 12 tajuk tentang maut, tentang cerita kematian. Tuan-tuan tengoklah insya-Allah. Saya harap lagi sekali saya nak sebut, tidak ada paksaan. Tulislah, boleh nama dan tulis nombor telefon. Bila saya hubungi tuan-tuan besok atau malam ni, tolong sebarkan apa yang saya bagi itu, sebarkan. Semua konteks dalam telefon sebar, semua saudara-saudara sebarkan, semua kawan-kawan sebarkan. Tuan-tuan mengambil bahagian sikit mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh jelas mana benda tu? Jangan sebar ni, sebar. Dah tulis bagi sebar, tengah berjalan lagi. Yang muslimat ada? Okey. Okey. Tadi saya mengatakan saudara, bila saya bacakan ayat itu, saya menjurus kepada kekesalan. Kesalnya dalam hidup. Kesalnya ada dua. Satu kesal di dunia, satu kesal setelah mata kita ditutup rapat-rapat, tak dibuka-buka lagi dah. Kesal waktu kita berada di alam barzakh. Kesal waktu kiamat di mana kita berbondong-bondong diletakkan ke padang mahsyar. Kesal sama ada kita diletakkan ke pintu syurga atau ke pintu neraka. Saudara, ayat yang dibaca tadi, orang yang derhaka kepada Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menundukkan kepalanya, hina dina. Ayat tu, mereka datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan kepalanya dalam keadaan hina dina. Bukan hina, emphasizing of hina, teruk lagi, dina namanya, hina dina. Sambil mereka menyebutkan, Rabbana absarna, kami sudah lihat wahai Allah. Apa yang dilihat? Ada orang termasuk dirinya peluh sampai buku lali. Di mana tempatnya ni tuan? Di mana tempatnya? Di mana? Padang mahsyar. Ada orang peluhnya sampai lutut. Peluh ni peluh. Pasal apa peluh sampai lutut? Pasal jarak matahari dengan kita berapa jengkal? 1 jengkal. Puan-puan nak percaya pun itulah rukun iman, tak nak percaya pun itulah rukun iman. Ni dekat. Ada orang peluhnya sampai paras dada. Ada orang yang peluhnya sampai paras mulut. Ada orang yang peluhnya sampai paras dahi. Terdapat sebilangan besar, mungkin teman-teman di apartmen ini. Apa dia? Mereka memekik melolong berenang dalam lautan peluh. Memekik melolong berenang dalam lautan peluh. Sambil mereka menyebutkan, Rabbana absarna, kami dah lihat wahai Allah. Wa sami'na, kami dah dengar. Kami dah dengar. Tengah-tengah di padang mahsyar tuan ada jeritan, dan suara itu very familiar dengan kita. Suara apa? Isteri kita. Abang, tolong abang, tolong abang, tolong abang. Dulu aku kahwin dengan kau 37 tahun. Engkau cerita semua sekali hal diri. Engkau cerita semua hal keluarga. Engkau cerita semua hal makanan. Engkau cerita semua hal pendidikan. Tapi 28 tahun engkau tak cerita agama dengan aku abang. Engkau tak didik agama dengan aku abang. Engkau tak baca Quran dengan aku abang. Engkau tak tahu aku boleh atau tak boleh baca Quran. Kau tak tanya aku sembahyang atau tak sembahyang.
Saudara, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tanya isteri tuan-tuan hari ni semayang tak semayang? Tuan-tuan tanya isteri tuan-tuan hari ni baca Quran tak baca Quran? Serius tuan-tuan ni, serius. Macam mana rumah kau tak dibacakan Al-Quran? Apa kata hadis rumah yang tak dibacakan Al-Quran? Siapa yang tahu tuan-tuan? Rumah yang tak dibacakan Al-Quran dari segi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan rumah. Itu bukan unit apartment di Amazing Heights. Tapi itu ialah kubur-kubur namanya. Kubur namanya. Graveyard, it is not a house, it's not a dwelling unit, it is a graveyard. Kubur. Buat sangat ke saya cakap ni? Boleh? Buat sangat ke? Oh, kesian tuan. Kalau cakap lembik aja tuan-tuan, tadi dah habis kerja pukul 7 sampai rumah tadi pukul 6, dekat 13 jam. Bersyarah tuan-tuan, antara dengar tak dengar. Tuan-tuan lena, berceramah pun boleh lena. Okey. Habis tuan-tuan jalan lagi, anak kita pula memekik, ayah, ayah, ayah. Sejak aku dilahirkan sampai aku keluar daripada rumah itu bila aku kahwin, anak perempuan ni, aku kahwin umur 22 tahun aku di rumah. 22 tahun. Macam-macam mak cerita, macam-macam ayah cerita, abang cerita, kakak cerita, macam-macam cerita. Cerita dunia. Tapi ayah dan mama tak cerita dosa dan pahala kepada aku selama 21 tahun. Saya nak tanya tuan, bila tuan-tuan cerita dosa pahala dengan anak, dengan isteri? Saya nak tanya suami-suami ni, jawab dalam hati tuan. When was the last time that you told your children, your wife about syurga dan neraka, about dosa dan pahala? Bila? Jangan tuan-tuan, untuk menyesal bagi saya ni. Ayah, jalan lagi tuan-tuan, jalan lagi. Anak nombor 2 pula memekik, ayah, 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 ayah. Aku keluar dengan girlfriend aku setiap minggu. Pukul 5 aku keluar, pukul 12 tengah malam aku balik hantar anak kau. Aku hantar anak-anak dara tu. Ayah tak tegur aku pun. Aku keluar dengan seluar pendek tak pendek, panjang tak panjang. Girlfriend aku tak tutup apa pun. Aku pergi di mana-mana, tepi-tepi tasik, tepi-tepi sungai, berdua saja sampai pukul 1 pagi. Ayah tak kata apa pun. Saudara, dengar ni ayah-ayah ni. Saudara, habis tuan-tuan habis orang ni, mungkin saya, mungkin tuan-tuan tadi, orang ni di padang mahsyar, satu hari di padang mahsyar, berapa hari dalam hidup dunia? Satu hari di akhirat, berapa hari di dunia? 1000 tahun tuan-tuan, 1000 tahun. Satu hari di akhirat di padang mahsyar 1000 tahun. Nilainya one day in padang mahsyar equivalent to 1000 years of the years in this world. Cuba bayangkan nampaknya. Kita kena minyak sikit, puan-puan goreng minyak kena minyak sikit aja. Tak sampai berapa saat tu terkelopak kulit tu. Tuan-tuan macam mengadu dengan suami, malam-malam mengadu dengan anak, besok mengadu, mak tak boleh buat kerja, dia kena minyak. Tapi macam mana tuan-tuan di padang mahsyar, macam mana? Macam mana di padang mahsyar? Matahari selingkal daripada kepala. Macam mana di padang mahsyar? Ada orang yang berbogil, melekit, melolong dalam lautan penuh. Bukan lautan penuh, ada di antara mereka yang melekit, melolong, berenang. Bukan lautan penuh, lautan nanah. Macam mana bau nanah? Itu bau nanah dunia. Saudara boleh tengok ke bau nanah? Saudara boleh cium ke bau nanah? Saudara ingat ni main-main ke? Jangan ingat ni tak betul tuan-tuan. Rukun iman. Okey. Jadi apa yang nak sebut tuan-tuan? Supaya kita tak masuk dalam golongan yang menyesal seperti itu.
mestilah kita mati dalam husnul khatimah. Macam mana doa ustaz kat sini ni? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi saya nak teruskan tadi baca ayat dari alif yang sajadah, ayat yang ke-12 tadi. Apa ayat kata? Aku dah dengar. Aku dah dengar cerita-ceritanya, aku dah tengok, aku dah dengar. Apa dia minta? Wasami'na farji'na. Pulangkan aku semula ke Amazing Heights di Sungai Udang. Masa tu Amazing Heights ada lagi ke? Masa tu Kelang ada lagi ke? Jambatan Kota ada lagi ke? Tak ada. Malaysia ada lagi ke? Tak ada. Dunia ada lagi ke? Tak ada. Planet-planet ada lagi ke? Tak ada. Matahari ada ke? Tak ada. Bulan ada ke? Tak ada. Dia kata apa dia nak pulang tu tuan? Farji'na. Pasal apa dia nak pulang? Pulangkan aku semula ke Amazing Heights, na'mal salihah. Aku nak pulang, aku nak mengamalkan amal soleh. Ya Allah tuan-tuan. Nak pulang semula, nak mengamalkan amal soleh. Saya tengok kat sini kan kebanyakan kat sini saya rasa umur 40-50 lah kan. Semalam satu tempat saya pergi malam tadi kan malam tadi dalam 50 ke 60. Ada satu tempat yang saya pergi di section Surya Masya Alam 2 malam yang lepas 60-70 gitu lah. Yang ini lebih kurang muda sikit lah. Muda sikit. Tapi muda-muda pun mati tuan, mati. Saya tengok yang depan-depan ni tak sampai Ramadan agaknya ni. Kita mati. Kita mesti mati tau, mesti mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak Adam itu, malaikat maut akan datang bertemu dengan kita, tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Apa artinya Tuan? Tidak ditangguhkan satu saat, tidak disegerakan satu saat. Apa artinya? Sangat punctual Tuan, sangat punctual. Sangat tepat masa. Kalau Allah tuan-tuan dalam buku mengatakan Hasan Ali malam ni keluar daripada surau ni 9.45 nanti, sebelum balik di rumah dalam kereta dalam pukul 10.45 mati dalam kereta, saya akan mati dalam kereta. Kalau sudah ditetapkan datang malaikat maut, saya tak boleh berbincang dengan malaikat maut. Aku nak jumpa isteri aku dulu, tak boleh. Aku nak jumpa anak aku dulu, tak boleh. Aku nak jumpa anak bongsu aku dulu, tak boleh. Bila sampai ajal, malaikat maut akan datang, tidak ditangguh satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Tuan-tuan akan mati. Okey, saya dah sebutkan ada dua senario. Yang biasa, ini yang biasa ni. Senario yang pertama ialah kita maintain hidup macam ini. Hidup macam ini. Saya gambarkan keseluruhannya yang saya tahu lah 45 tahun bersyarah ni, macam-macam program saya buat. Jadi saya tahu tuan-tuan apa dia? Saya yakin daripada 667 unit, betul? 667 unit ni ada orang yang pindah sini belum pernah melangkahkan kakinya ke surau ini. Ada ke tak ada? Pasti ada. 667 unit. Kalau satu unit ada 3 orang, 667 kali 3 berapa kan? Ambil kalkulator. Buka kalkulator tu. Tak ada bateri pula dah. Mana cuba? Bawa. Ada macam Ustaz macam mana? 2001. Ha? 2001. 2001. 2001. Saudara, kita harap tuan-tuan dan puan, saya harap sangatlah 667 orang kali 3, bukan kali 3 kau, kali 4 kau.
Kali 3 takkan satu orang anaknya semuanya. 4 ke 5 kali 5 satu unit berapa? Lebih kurang average purata satu unit ada berapa penduduk? Purata kita campur bagilah 667. Berapa agak? 5. Kalau 5, 667 kali 5 berapa tuan? Lambatnya 3335 3335. Betul? 3335 subuh yang lepas, subuh pagi tadi. Berapa orang? Mana imam ni? Saya tanya, berapa orang subuh pagi tadi? Tak sampai 30. 30 tuan-tuan bagi kali dengan 3335 berapa persen? 3 kali 3 9, 0.9%. Cuba tengok ni. Saya boleh kira dah. 0.9%. Not even 1%. Macam mana? Macam mana kita ni? Macam mana? Nanti tuan-tuan kata ini tugas pengurusi, ini tugas imam, ini tugas ahli masjid, ini tugas jemaah surau. Tidak. Ini tugas semua sekali. Allah mewajibkan tugas mendakwahkan agama Allah ni kepada semua sekali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga isteri kamu, diri kamu, isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, seluruh orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang sudah balik daripada umur 13 tahun. 3335. Pagi tadi yang turun 30 orang. Kalau pagi-pagi subuh hujan pula renyai-renyai, berapa orang yang turun? Separuh daripada 15. Tadi 0.9%, sekarang 0. Setengah daripada 9 berapa? 0.45%. Saudara cuba bayang tuan-tuan. Cuba bayang di mana kita. Ini tak, saya rasa apa yang the rough calculation that I've done ni, rasanya tak jauh lah, tak lagi tuan-tuan. Macam mana? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Macam mana nak mati ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Macam mana nak mati sebagai kekasih Allah? Macam mana nak mati tuan-tuan? Kita terlibat, tidak diseksa di padang mahsyar, tidak diseksa di alam barzakh. Macam mana? Okey. Yang ketiga. Ikut ceramah saya ini mudah, saya buat 1 2 3 1 2 3. Yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan, untuk mati dalam husnul khatimah. Doanya macam mana? Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Lagi macam mana bunyi dia? Wala takhtim alaina. Macam mana? Macam mana bunyi dia? Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tahu tak eja dia macam mana? Kalau tuan-tuan tak tahu eja dia macam mana, artinya tuan tak tahu apa huruf yang terlibat. Kalau sebut Allahumma tahtim alaina, tak betul. Betul ke? Allahumma tahtim alaina. Di mana salah dia? Apa? Tak. Allahumma tahtim. Tak. Okay. Saya apa? Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Boleh tak bihusnil khatimah dia depan? Allahumma takhtim. Allahumma tabti alaina bisul khat. Allahumma tabti lana bitubbi. Allahumma khtim lana bisul Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisuil khatimah. Saudara-saudara, saya nak sebut, kalau tuan-tuan tak dapat gambarkan tulisannya, huruf-hurufnya, takut kita tak sebut dengan betul. Tuan-tuan kalau baca kata-kata semayang, kita baca semayang jadi imam ke, jadi makmum ke, bila tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan tergambar tak huruf-huruf dia? Tuan-tuan baca Alhamdulillahirabbil alamin, tergambar tak Alhamdulillahirabbil alamin tu? Kalau tidak tergambar, azan ya? Ini apa ni? Dah azan dah?
Ini apa? KL? Telefon? Lambat lagi ke macam mana? Azan? Lambat lagi? Oh ini. Okay, kita betul. Tuan-tuan baca tuan-tuan kita baca Fatihah ni, kalau saya lah tergambar huruf-huruf, rangkaian-rangkaian huruf dalam Al-Quran itu. Barulah boleh betul sebutan. Kalau tuan-tuan baca Fatihah tak tahu ha ke, ha ke, kha ke, sad ke, sin ke, shim ke, tha ke, dal ke, dad ke, dha ke, zai ke, macam mana? Nah, ini kita nak mati tuan-tuan, nak mati ni, persediaan ni. Ambil tadi. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, boleh tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selalu sebut ni. Kesian teman-teman yang mengikuti rakaman ini live tuan-tuan. Facebook pun live, TikTok pun live ni. Saya ulang lah. Ini memang saya pergi saya sebut ni. Sebab mungkin ada ulangan-ulangan ni yang teman-teman TikTok dan Facebook ni rasa-rasa janggal selalu diulang. Betul ke baca Alhamdulillahirabbil alamin? Tapi masa kita tak tengok. Ha kan? Bukan alham. Alham. Ha. 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 Bukan alamin. Bukan hamzah. Bukan alif. Tetapi apa? Ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rah. Okey. Saudara, yang pertama ialah ilmu. Nak mati dalam husnul khatimah ni, poin yang ketiga besar ialah ilmu. Mana nak dapat ilmu agama, tuan-tuan? Tuan-tuan duduk dekat sini ni, duduk dekat Kampung Delik, duduk dekat Sungai Udang, duduk dekat sini, tuan-tuan, anak kita membesar kat sini. Bagi tahu saya, mana nak dapat ilmu agama, terutama ilmu fardu ain? Kat mana nak dapat? Sekolah kebangsaan tak ada. Tak ada mengajar praktikal seperti itu. Sekolah menengah tak ada. Universiti tak ada. Buat master's degree pun tak ada. Buat PhD, saya buat PhD, tak ada. Mana nak dapat ilmu itu? Ilmu namanya tajwid. Ilmu membaca Al-Quran. Ilmu membaca Al-Quran dengan makhraj yang tepat, huruf-huruf disebut dengan tepat. Mana nak dapat? Saya yakin masjid ini ada. Untuk kanak-kanak pun ada, untuk muslimat pun ada, untuk yang umum pun ada. Namanya kuliah-kuliah bacaan Al-Quran, tajwid. Kita tak boleh baca Quran tanpa tajwid. Bayang tuan-tuan ni, puan-puan dah umur 42 tahun. Ingat tak berapa huruf ikhfa? Ingat berapa huruf izhar? Apa tu izhar syafawi? Tak faham tuan-tuan saya. Nah, ini kita, inilah bendanya. Kalau tidak macam mana? Okey, ilmu mesti dapat daripada satu universiti. Universiti itu dekat dengan kita. Turun aja dapat apartmen 9 tingkat. Universitinya namanya ialah Surau Amazing Heights. Amazing Heights. Amazing Heights, Sungai Udang. Inilah universiti dia. Tapi kalau suami pun tak turun surau, isteri pun tak turun surau, kalau misalnya ilmu ni tidak ada, saya yakin Darul Muttaqin ada ilmu itu. Kenapa tak start kereta pergi Darul Muttaqin? Dekat Kampung Delik, daripada sini ada 2 masjid, 3 masjid ke 2 masjid. Kat Sepang tu satu, masuk dalam tu sana, yang dalam hujung sana ada 1 masjid. Berapa 2? Berapa 3? 3 kot Kampung Delik sana. Teluk Gadung, dekat sebelah luar ke tepi sana. Kalau tuan ingat saya tak tahu ke? Saya nak tanya puan-puan, bila suami puan-puan start berapa di kereta pagi-pagi sampai subuh di sini, cari di mana kuliah? Mana kuliah? Kalau surau ini tidak menyediakan kuliah, di mana kuliah? Mesti jumpa. Tapi pasal apa tak buat? Hari Sabtu
Setengahnya memang tak bekerja. Hari Ahad, hari Ahad tak bekerja. Makin tak bekerja, makin tak sembahyang subuh. Tuan tengoklah kajian yang dibuat, manusia Muslim di Malaysia yang paling banyak meninggalkan sembahyang subuh ialah pada Sabtu dan pada hari Ahad. Paling banyak tinggalkan sembahyang subuh. Okey, nombor satu ilmu. Saudara, tak ada cara lain, tak ada cara lain nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti ada ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni ada 3 cabang. Satu ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Saya nak tanya puan-puan, nak tanya tuan-tuan. Ilmu akidah, tuan-tuan ikut kursus apa? Tuan dah ikut tak kursus ilmu akidah? Soalan yang pertama kubur ialah Marabuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tuan-tuan tidak pernah mengikuti dan tak tahu pun akidah Islamiah, tak boleh jawab soalan itu. Soalan bukan akhir yang pertama, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab? Suami tak pernah pergi majlis ilmu, suami tak pernah pergi masjid, suami tak pernah pergi surau. Tak maaf lah tuan-tuan, marah saya tak marah lah. Tapi inilah dia. Yang nombor 2 ialah ilmu syariah, akidah syariah. Ilmu syariah ini ialah ilmu fiqh. Lebih kurangnya ilmu fiqh. Allah tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ini, jawab dalam hati je. Berapa jenis najis ada? Dah, jawab lagi. Kalau boleh jawab, memang. Kalau tak boleh, tuan-tuan tak boleh mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana nak menyuci 3 najis itu? Apa cara nak menyucinya? Macam mana tuan-tuan? Saya yakin ada di antara kita tak tahu 3 najis itu. Macam mana? Basic, very basic. You open up a book of fiqh. The first chapter is talking about taharah. Taharah ni bab bersuci. Antara bab bersuci itu cerita mengenai najis. Saya bagilah jawapannya. Najis ni ada 3 klasifikasi. Najis mughallazah, lagi najis mukhaffafah, satu lagi najis mutawassithah. Kalau tak tahu macam mana? Okey. Yang ketiga ilmu akhlak. Ilmu akhlak atau akhlak. Saudara, kalau kita tak bertegur dengan mak mertua lebih daripada 3 hari, mati kita. Pintu syurga tertutup rapat. Sampai bila-bila tertutup rapat dengan mak mertua. Jangan tak tegur. Dengan mak pula tuan-tuan puan, dengan mak. Kalau ada satu perkataan, satu perbuatan, ini hadis. Kalau ada satu perbuatan, satu perkataan atau perbuatan terhadap mak itu yang menyebabkannya sikit tergores hati mak, tertutup pintu syurga buat anak itu. Tertutup pintu syurga. Macam mana anak kita cakap dengan kita? Lalu bagi tahu macam mana kita kata? Sana lah mak, sana tu, sebelah TV tu. Itu mak tak nampak. Macam itulah anak kita cakap dengan kita. Boleh tak anak kita cakap begitu? Itu cakap ahli neraka. Kita tanya anak kita, "Den, mana letak ni? Mak lupa lah cermin mata." Oh, cermin mata. Makan pakai cermin mata tu. Mak ni dah tak, cermin mata dah pakai, cari juga cermin mata dia. Tapi anak menunjukkan kepada dia dengan cara yang paling arrogant sekali. Neraka. Kalau ada anak-anak kat sini betul-betul tuan-tuan, saya nak ulas satu hadis pendek. Apa dia boleh hadis bunyi tentang ibu bapa ni? An-nazaru ila walidain, an-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah mak bapa itu ibadah. Melihat wajah. Melihat wajah mak dan ayah ibadah. Macam mana anak kita tengok muka kita? Tuan-tuan cakap dengan dia, tuan-tuan, dia tak pandang muka kita pun, dia pandang telefon. Kita cakap dengan dia. Macam mana? Apa jenis anak ni?
Kadang-kadang anak perempuan kita tuan, kita dah bersyarah dengan dia dalam 3 minit, dia lari daripada kita, masuk pintu, dia slam punya pintu. Macam mana anak perempuan ni? Saudara yang saya berikan sekalian, itu akhlak. Akhlak suami isteri. Bercakaran, mengkik-mengkik sampai pukul 1 malam, mengkik pagi tu ni, mengkik ni. Tak tahulah tingkat 9 ke tingkat 8 ke. Bergaduh pagi, siang, malam, pagi, petang. Macam mana? Itu kena jadi orang nak mati dalam husnul khatimah. Ada mak bapak kita datang daripada kampung, cita-cita nak duduk rumah kita 1 minggu. Akhirnya masuk hari yang kedua, mak bapak kita tuan-tuan, mak bagi signal kepada bapak, bang, kita balik je lah, kita balik je lah. Dia orang tak kisah dengan kita pun, cucu pun tak kisah, anak kita sendiri pun tak kisah, menantu laki tak kisah dengan kita. Kita balik je lah. Itulah dia, bapak kita. Tak kesian kita, tak kesian. Dia datang nak tengok cucu, ada 3 orang cucu, nak main dengan cucu. Tuan-tuan, nak kata orang nak cubit-cubit, pada nak cubit pipi cucu, nak cium-cium cucu. Tapi cucu tak pernah duduk sebelah dia pun. Cucu tak pernah dengar cerita dia pun. Cucu daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam dengan telefonnya. Menantu lagi atau tak? Menantu lagi lah. Masak, dia masam ke, menyajikan makanan pun masam. Kawan tu masuk hari yang kedua, mak bapak datang. Macam mana? Neraka ni tuan-tuan, neraka ni. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan ni, tuan-tuan pada sampai umur macam saya ni kan, 60-70 ni, saya boleh baca lah. Muka anak saya tu senyum ni saya boleh baca. Dia dah apa pula ni? Dah. Jadi macam mana Atan ke apa? Atan terus ke apa? Terus. Terus. Tuan Imam, terus boleh terus. Apa ni tuan pengurusi? Boleh terus. Kalau tuan Imam kata terus, pengurusi kata tidak, saya tidak. Apa pun saya tengok daripada pengurusi. Jadi tuan-tuan yang saya sebut tadi, ilmu turunlah ke surau, mati bila-bila mati. Tuan-tuan, statistik yang bagus tuan-tuan, di Malaysia ni kematian tu julat antara 35 tahun sampai 45 tahun. Itulah julat yang paling tinggi mati sekarang ni. Bukan tunggu 60, bukan tunggu 70, 35 sampai 45. Itu dia punya julat. Tuan-tuan julat range kematian. Jadi maknanya ni kita dah mati semua lah ni. Dah masuk dalam zon mati. Perempuan pun dah masuk zon mati lah. Patutnya tuan, bila dah masuk zon mati ni, patutnya kita appreciate dunia. Tapi dunia kita pegang, bukan dunia dalam hati. Tuan-tuan apa saya sebut? Dunia is only for you to touch, but dunia is not in your heart. Dunia kita pegang, tapi dunia bukan bersarang dalam hati. Maknanya kita tak tolak dunia. Tapi daripada pagi dunia, tengah hari dunia, petang dunia, malam dunia. Macam mana? Tapi tak senang-senang juga. Masuk 16 hari bulan, tuan-tuan puan, melopong tengok buka peti ais kosong. Baru 16 hari bulan. Pasal apa? Ada satu perkataannya, orang yang akan dapat keberkatan, yang akan mati husnul khatimah dalam hidupnya, dia enjoy perkataan namanya barakah, rezeki yang barakah, rezeki yang barakah. Tuan-tuan, kalau tak datang masjid, tak sembahyang ni, gaji 20,000 pun tak cukup. Betul, serius. Masjid, surau ni, surau sangat surau penting. Kita nak baiki. Yang mana yang bocor tadi? Apa yang bocor? Alah, senang aja bocor. 667 unit, 90% orang Islam, betul? Satu orang tuan-tuan, satu orang keluar RM100. Satu keluarga. Masalah kena keluar tuan-tuan, 1 bulan RM100. Khusus untuk Allah, untuk rumah Allah, RM100.
Kalau misalnya 500 atau 550 orang berapa? RM100 satu orang. 550 berapa? Ha? 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 5 kali 5 25. RM100 seorang. Takkan tak boleh RM1. Kita makan kedai tom yam. Tadi saya makan kedai tom yam tadi. Saya makan bihun tadi tuan-tuan ni. Tuan-tuan makan kedai tom yam, bawa anak 4 orang, bawa suami isteri 2 orang, 6 orang, pergi sana, makan biasa saja. Makan, tuan-tuan, yang pertama sekali kita buat tom yam campur. Yang kedua, tuan-tuan, kita buat daging masak merah. Yang ketiga, telur dadah. Yang keempat, ikan kembung, tuan-tuan, 3 rasa. Goreng garing-garing 3 rasa. Yang kelima, sambal belacan. Tuan-tuan tahu makan berapa, tuan-tuan? Paling tidak RM130. Dengan minum sekali. Anak kita tu yang umur 9 tahun tu sampai 2 dia minum. Fresh orange. Cakap pula 2 biji ya, 2 biji. Macam mana? RM130. Kita nak bagi RM100, tuan-tuan, RM100 ni untuk rumah Allah. Apa susah sangat ni? Tuan-tuan bankrupt ke tuan-tuan bagi RM100 ni? Satu hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang kamu beri didabelkan, ditriplekan, di4 kali ganda, 10 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Ini cerita gandaan-gandaan daripada kita melakukan sesuatu atas nama fisabilillah. Macam biji benih yang ditanam, ada 7 tangkai. Tiap satu tangkai ada 100 lagi biji benih. Bayang. Sedekah perempuan ni nak bagi RM100. Boleh tak RM100? Janji kau RM100 ni. Alah RM100 tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan pergi pasar malam ke, pasar tani ke, RM100, bawa RM100, apa yang dapat? Beritahu saya, apa yang dapat? Perempuan di belakang yang belanja. RM100, apa yang dapat? Ha? RM100. Boleh tak RM100 kita beli ikan tenggiri? Tak boleh. Berapa ikan tenggiri 1 kilo? RM47. Ha? Macam mana? Tuan-tuan, isteri saya beli papaya kecil, papaya tuan-tuan. Allah, papaya. Betik kecil. La ilaha illallah, kecil. RM11. Kecil. RM11. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pergi kat kedai ya, terutama dekat supermarket tu, kan dia yang dalam plastik yang dah potong-potong, dia panggil cut fruits kan, yang dah potong-potong tu, sama ada betik ke, sama ada mango ke, sama ada apa ke, satu-satu tu tuan-tuan. Kalau kat Kuala Lumpur RM5 tuan-tuan, RM5 tu RM5. 4 potong, 5 potong. Jadi macam mana RM100? Bajet kita berapa nak buat ni? Lebih kurang RM10,000. Oh Allah. Tadi dah berapa ribu dapat dah tadi? Yang RM100. Kali penduduk Muslim katakanlah 550, ada penduduk Muslim. Lebih kot. Kalau tak 90%. 90% daripada 667 berapa? 9 kali 667 berapa? Penduduk Melayu, penduduk Islam. Dah malas nak mengira pula dah. Bantulah sikit. Berapa? 60,000. Kutipan 60,300. Kita perlu 10,000. La haula wala quwata illa billah. Saudara, tapi kita utama jangan risau rokok. Kita nak cerita rokok sikit ni. Benson and Hedges 20 batang. Jangan tak mengaku. Benson and Hedges 20 batang berapa harga sekarang ni? Tak. Yang tuan-tuan tahulah harganya. Saya memang tak tahu, lillahi ta'ala, saya tak tahu. Saya tak risau rokok. Tapi berapa? Tak salah saya RM17.90. Lebih ke kurang ke? 20 batang RM17.90. Betul ke? Ha? Amboi, takkan semua yang tak berokok kat sini ni. Amboi, nunjuk alim pula dah.
Berapa? Betul, RM17.90. Betul. Okey. Tuan Amin, kira lagi, kira. Kira lah tuan. RM17.90. RM18 lah senang. RM18 satu hari kali dengan 30 hari. Berapa dia belanja? Ha? 540. Tak lari tuan-tuan. Tak lari puan-puan. 540 per month. Kali dengan 1 tahun. Itu satu bulan kan? Satu bulan 30 hari. 30 hari kali 12 1 tahun. Berapa? 1 tahun kali 20 tahun dia berokok. Berapa? Kali 20 tahun. 6 kali 2 12. Kat 130,000. Berapa? 159,000 tuan. Ini real tuan. 159,000. 20 tahun mereka berokok. Dan rokok itu haram. Rokok haram. Tak ada dunia ni, tak ada dunia Islam yang mengatakan fatwa mengatakan rokok itu harus. Semuanya haram. Dihisap haram, dikilang pun haram, letak kat rumah haram. Apalagi sembahyang, kadang-kadang pakai waktu sembahyang. Sembahyang tu rokok kat sini, sembahyang rokok. Bila rokok sembahyang, masa dia rokok tu jatuh dekat rokok. Isteri kita tak suka kan suami merokok. Tak suka ke bau-bau dia punya tu. Saya. Jangan. Mak mentua kita dah 5-6 kali dah bagi. Kita dah janji dengan mak mentua. Dah 4 kali janji dah. Okey mak. Ramadan ni berhentilah mak, berhentilah. Kalau saya tak berhenti pun biarlah saya berhenti. Allah berhentikan saya lah. Tak ada. Kenapa katanya? Tadi tuan-tuan berapa puluh ribu tadi? 20 tahun merokok. 130,000. 130,000. Tadi 159,000. Macam mana pula tuan? Ha? Tak. Tadi satu bulan tadi RM18 kali 30. 38, 24, 305, 540. Kan? 540 kali 12. 6,400 kali 20. Kali 20 tahun. 129,000. 129,000 tuan-tuan. Setengah ni kita menyewa lagi tuan-tuan. Tak ada rumah lagi. Umur dah 42, tak ada rumah lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Kesian anak kita ni. Kesian anak kita. Kesian isteri kita. Dengar cerita kawan-kawan dia dah pindah rumah. Rumah 4 bilik. Allah, dia ambil pula gambar dia. Gini luar. Dia pernah dengar dulu kat suami dia. Bang, kita ni macam mana bang? Kita ni macam mana? Macam apa? Itulah dia. Macam apa? Itulah kita. Berhentilah merokok tuan-tuan. Haram. Bukan makruh, haram. Tuan-tuan, ada ulama mengatakan rokok ataupun minuman keras, rokok yang pernah menyentuh lidah kita. Lidah itu bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, lidah itu keras daripada nak menyebut la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati perkataan akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Yang bisa rokok, tuan-tuan, lidah dia keras, hati dia keras. Boleh tak berhenti rokok? Tak, boleh gini-gini aja. Aku dah mengaku bersusah, tak mengaku bersusah. Berhentilah tuan-tuan. Tak lari tuan-tuan, angka tu tak lari tak lari angka tu. Tapi bila anak hendakkan duit tuan-tuan, RM15 ustaz nak duit tuan-tuan, nak katakan Quran yang dah lama tu, macam-macam kita bertengkar dengan isteri. Kan 2 minggu yang lepas minta duit lagi ke? RM15 nak ganti Quran dekat madrasah dia. Tapi satu hari tadi RM18. Satu bulan tadi berapa? RM540. Adil tak kita bercakap dengan anak kita? Adil tak kita cakap dengan isteri kita?
Adil tak kita? Dalam kelas anak kita dalam 27 orang, anak kita yang last kali yang bayar. Last kali yang bayar. Itu pun anak kita dah 3 kali balik, nangis-nangis dah. Mak, tengah kita dia belum bayar ni, tengah kita dia belum bayar RM15 ni, tengah kita dia belum bayar. Macam mana? Saudara yang saya muliakan sekalian, dah pukul apa dah ni? Belum ada lagi. Oh, dah lepas tadi? Okey. Dah pukul apa dah? Sini selalu sampai pukul apa? Dia punya apa? Dia punya kuliah. Ya? Macam mana? Biasa. Sampai 10. Kita buat dalam pukul 12 lah. Okey. Saya nak mengakhirkannya. Saudara, subjek untuk mati dalam husnul khatimah ni adalah subjek yang sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Lebih serius dan kita bekerja gaji bulanan. Lebih serius daripada kita kahwin dapat anak. Lebih serius daripada kita beli rumah. Lebih serius daripada kita menyewa di rumah sewa. Lebih serius daripada kita menyediakan rezeki untuk anak-anak. Mati dalam husnul khatimah, subjeknya sangat-sangat serius. Dan terima kasihlah kerana surau memilih tajuk ini untuk diberikan kepada saya. Okay. Untuk mati, akhirnya untuk mati dalam husnul khatimah, tuan-tuan ni, tuan dengar. Pertama, cuba cari ilmu, namanya ilmu naqli. Lawan ilmu naqli, ilmu apa? Lawan ilmu naqli, Akli, ilmu untuk hidup di dunia. Naqli, ilmu untuk hidup di akhirat. Lain perkataan ialah ilmu naqli itu ilmu agama. Ini sedang di tuan-tuan saya bahkan kita nak tentukan orang RM100 ni. Ini kalau begini dia bagi RM1 je ni. Nah, RM100 tuan, RM100 malam ni. Nak menjelang Ramadan ni. Okey. Yang pertama, ilmu. Dan tuan-tuan wajibkan menuntut ilmu naqli. Ada 3 cabang dia. Apa 3 cabang tadi? Aqidah. Nombor 2, syariah. Nombor 3, aqidah, syariah, akhlak. Okey. Nombor 2, untuk mati dalam husnul khatimah, tuan-tuan setelah kita mesti menggarap ilmu itu, ilmu naqli, ilmu akhirat, maka kita sebuah keluarga seluruhnya mesti disyurgakan dalam hidup ini dan untuk mendapat ahli syurga. Suami ahli syurga, isteri ahli syurga, anak ahli syurga, mati dalam husnul khatimah. Suami mati dalam husnul khatimah, isteri mati dalam husnul khatimah, anak mati dalam husnul khatimah. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Macam mana kita nak dapat satu suasana? Mesti suasana. Nak mati dalam husnul khatimah tu untuk persediaannya mesti suasana. Suasananya ialah 667. 90% daripadanya Muslim mesti turun ke sini. Mesti turun ke surau Amazing Heights. Mesti turun. Kesian yang tak turun, tuan-tuan. Kesian yang tak semayang, yang pergi kerja pukul 6. Sekarang tuan-tuan, ada tak orang pergi kerja pukul 6 daripada sini? Ada. Pukul 6 pergi kerja. Sekarang ni pukul 6.20 baru subuh. Di mana subuh mereka? Kalaulah misalnya pergi pukul 6 tak sembahyang subuh, dah dekat-dekat 10 tahun tak sembahyang subuh. Tuan-tuan nak dengar tentang sembahyang ni? Tuan-tuan
Saya nak baca satu hadis tentang sembahyang. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, satu sembahyang, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tanya ustaz datang, besok sampai satu ustaz datang, tanya ustaz tu, Dr. Hasan kata ada satu hadis, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Macam mana? Kafir, dia bertelagah dengan mak mertua dia, pasal dia tak ada rules of law, dia tak ada rules of law, kafir. Dia bertelagah dengan mak dia sendiri, dia bertelagah dengan suami dia. Sampai ada isteri tu tuan-tuan gugur suaminya, isteri nak melompat turun daripada kereta, nak meloncat turun tu. So, saudara, nombor 4. Nombor 4 tuan-tuan apa kita dapat? Ada 2 amalan yang mesti dijaga. Apa dia? Pertama tadi solat, kedua Quran. Salat Quran, salat Quran, salat Quran, salat Quran, salat Quran. Mesti tahu baca Quran, mesti berguru dengan Al-Quran. Mesti betul baca Fatihah. Saudara yang tak boleh baca Fatihah, dah tahu memang tak boleh, tak berguru, tak betulkan bacaan, terus membaca, terus semayang, tak berguru, tak cari ilmu, tak cari guru tajwid, salah satu huruf bacaannya, dah tahu dia tak boleh baca tapi tak memperbaiki bacaannya, tak sah salatnya walaupun satu huruf. Sebab bahasa Arab ni silap satu huruf merubah makna. Minta maaf lah tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah ustaz mana itu. Tuan-tuan verify kan apa yang saya cakap. Saya harap apa yang saya cakap ni betul. Yang kelima ke? Yang keberapa? Yang kelima tuan-tuan saya harap sini masyarakat yang boleh dikatakan masyarakat yang alhamdulillah duduk satu apartmen 667, masyarakat yang secluded kan ni, mudah nak dibentuk pasal satu blok. Ada berapa? 3 blok 3 blok. Berapa blok? 3 blok. 3 blok dekat-dekat kan? Antara satu blok dengan satu blok 3. Yalah tak jauh lah kan? Mudah nak dibentuk, mudah nak jumpa, mudah nak naik rumah dia, mudah nak ketuk pintu dia. Maka kena ada pasukan di sini yang boleh mengetuk pintu rumah itu, minta mereka turun ke surau Amazing Heights. Ini namanya tuan-tuan, namanya ini ialah jaulah nama dia. Kena pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, minta mereka turun ke surau. Ada majlis ilmu, majlis fikir, iman dan amal. Kena. Ada kejahatan kuasa ni pergi rumah ke rumah, unit ke unit. Tuan-tuan ada satu senarai seluruh 700 tadi, 667 tadi, yang Muslim saja. Tuan-tuan senarai katakanlah ketua keluarga Abdul Samad bin Arifin, isteri dia nama Aminah binti Sudin, anaknya ada 3. Anak yang pertama sekali Arif bin Mat Sudin, ayat kedua tuan-tuan Faisal bin Sudin, ayat ketiga perempuan Syamsiah binti Sudin. Ada tak macam tu? Dan tarikh lahir dia, tarikh lahir tuan-tuan dan puan, tarikh lahir, katakanlah lahir daripada anak dia, tarikh lahir. Tuan-tuan ada jatuh kuasa masjid surau satu orang dua, pergi ketuk pintu, bawa sikit tuan-tuan, bawa tuan-tuan bawa banyak-banyak, tuan-tuan bawa tu tak tahu, tuan-tuan bawa lah kuih sikit, cantik-cantik sikit kuih tuan-tuan dan puan tempat donat sikit, donat beli ada cantik sikit, selamat hari jadi insya-Allah masukkan sekali dengan donat punya apa tadi, senarai jadual mingguan program yang ada di surau ini. Kami daripada surau mengucapkan selamat hari jadi, minta mak dan ayah berdoa kepada kami berdoa kepada Tuhan. Malam ini turun ke surau, insya-Allah
Nanti kita dengar program-program dalam bulan Ramadan yang akan datang ni, kita harap kali ini Ramadan 100% akan turun mereka yang sudah akil balik, turun ke surau kita. Ada tak senarai itu buat? Kalau tak ada macam mana? Kita kena adalah dia punya database. Yang ini tuan-tuan buka. Tuan-tuan buka dalam Facebook, MTJ namanya, MTJ Masjid Temerloh Jaya. Pernah dengar tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi buka saja nanti Facebook MTJ Masjid Temerloh Jaya di Pekan Temerloh. Saya dah pergi kuliah maghrib kat situ, kuliah subuh kat situ, dan saya dah pergi kuliah duha dekat situ. Tuan-tuan, saya bagi kuliah subuhnya sama dengan sembahyang Jumatnya. Nama pengurusinya Dr. Abdullah Ismail. Boleh call dia, tanya apa rahsia dia. Antara yang dibuat inilah tadi. Buat tuan-tuan. Tapi saya nak sebut tu, bukan hanya pengurusi, timbalan pengurusi, imam, seluruhnya kena terlibat. Jauhlah ni, semuanya. Kita nak rahaba, kita nak orang juru cakap, kita nak pengiring, kita nak orang ahli zikir. Baru ada tuan-tuan, baru ada. Kalau tidak, tak ada perubahan lah tuan-tuan. Habis Ramadan, habislah dia. Habis raya, habislah dia. Okay. Akhirnya tuan-tuan ni, dalam hal kita nak mati dalam husnul khatimah ni, doa banyak. Doa macam mana? Besok pagi tuan-tuan, besok pagi kalau tuan-tuan tak pernah buat lagi, belum buat lagi, tak biasa buat, besok pagi, saya harap besok pagi hari Isnin, suami turun, isteri turun, anak-anak yang hanya berumur 13 tahun ke atas yang akan balik turun sini. Tiap-tiap pagi turun. Imam besok saya nak cadangkan, jangan baca panjang-panjang. Subuh jangan baca panjang-panjang. Wirid jangan panjang-panjang. Doa jangan panjang-panjang. Hormatilah orang nak pergi kerja. Jadi suami turun, isteri turun, anak yang berumur 13 tahun ke atas turun. Mulai besok. Turun 40 hari berturut-turut. Subuh sini dengan isteri, dengan suami, dengan anak 40 hari uninterruptedly, 40 hari berturut-turut. Hari yang ke-41 tuan-tuan akan tengok muka anak, muka baru, muka isteri, muka baru, muka ayah, muka baru, hati anak, hati baru, hati isteri, hati baru, hati mak ayah, hati baru, perangai mak, perangai baru, tata laku ayah, tata laku baru. Betul tak? Serius. Buatlah tuan-tuan, buatlah. Tak ada cara lain, tak ada. Tuan-tuan tanya saya, ada cara lain? Tak ada cara lain. Inilah caranya. Inilah yang dibuatkan Rasulullah, tuan pada sahabat dan tabi'in. Ziarah turun masjid. Boleh tak buat tuan macam tu? Lebih kurang. Agak-agak boleh tak? Baik. Tak apa dah boleh nampak ini. Kena buatlah tuan. Tak ada siapa nak marah kita, tak ada siapa nak marah. Tak ada. Tuan-tuan tengoklah. Saya dah terlibat benda ni dekat-dekat dah 30 tahun dah tuan-tuan ni. Saya dah keluar 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan keluar dakwah. 4 bulan. Sama dengan tuan-tuan tahu tak yang mati dalam kapal terbang perjalanan daripada Kuala Lumpur pergi London, Datuk Seri Fahmi Rajab. Pernah dengar Fahmi Rajab? Fahmi Rajab keluar dengan saya, keluar dakwah di Siam di Thailand 40 hari. Keluar dakwah lagi dengan dia 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan berdakwah, tak balik rumah 4 bulan. Dekat masjid aja, masjid. Pagi-pagi bangun pukul 4, nangis dia tak pagi. Tahajud, nangis dalam tahajud. Datuk Seri Fahmi nangis. Hari-hari nangis mengenangkan dosa. Kita pernah nangis. Kita pernah tahajud. Kena tahajud. Quran. Mesti baca Quran. Hari-hari mesti baca Quran. Mesti. Saya baca Quran satu hari. Minimum saya baca Quran. Tak maaf saya cuba diri saya ni bukan yang terbaik. Ada orang lebih baik daripada saya lagi. Satu hari minimum 1 juzuk, 20 muka surat saya baca.
dalam kesibukan saya. Pasal saya nak mati dalam husnul khatimah. Pasal saya nak syurga. Saya nak cintakan syurga. InsyaAllah boleh 5 perkara tu cukup lah kot kan Okey, yang akhirnya tuan-tuan puan saya tak tuan-tuan baca kat mana saya punya kawan tadi, kita punya apa, kita punya apa di mana, media-media, ada media tak? Ada? Okey, pertama sekali puan-puan dan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dapatkan ini namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa dia tuan-tuan? Kompleks apa? Kompleks Anjung Husnul Khatimah di tanah wakaf. Berapa luas tanah ni? Tanah wakaf ni 7 ekar. Di mana? Mukim Membaka, Bentung, Pahang, Darul Makmur. Tanah tepi jalan, tuan-tuan orang Kelantan. Siapa orang Kelantan kat sini? Ada orang Kelantan tak? Ada? Tak ada? Ada. Orang Kelantan kalau nak lalu Gua Musang, nak balik lalu Gua Musang, mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan. Sekarang sedang dibangunkan, ada 4-5 mesin-mesin besar. Kita ada excavator, kita ada dumper, kita ada compactor. Sekarang sedang mengusahakan kerja-kerja tanah. Nak bangunkan keseluruhannya tuan-tuan Fasa 1 je menelan belanja 14 juta ringgit. Dia ada masjid berharga 4 juta ringgit. Itu yang nak dibangunkan. Pecah tanahnya bermula pada 9 hari bulan Mac. 9 hari bulan Mac ni pecah tanah, groundbreaking ni. Satu projek tuan-tuan puan diusahakan cara wakaf, bukan keuntungan. Wakaf. Dalam wakaf kita terima zakat, kita terima infak, kita terima fidyah, semuanya kita terima. Asal yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey. Apa dekat situ nanti? Pertama, pusat pengajian warga emas, pengajian. Yang kedua, pusat penjagaan warga tua, penjagaan. Yang ketiga, kursus, ada 5 modul. Satu-satu modul, satu minggu duduk di sini. Tempat duduk disediakan dengan selesa, makan disediakan, kuliah disediakan, dewan disediakan, makan minum, mandi disediakan. Dengan keselesaan, hotel 3.5 bintang. Bukan 3 bintang, 3.5 star hotel disediakan untuk mereka. Orang yang berpendapatan rendah, miskin dan fakir miskin dan anak yatim, 30% daripadanya diperuntukkan free, tuan-tuan, free. Yang khusus yang seminggu. Apa nama kursus seminggu tu? Nama kursusnya ialah 5 minggu. Minggu yang pertama tajuknya Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Macam kita cerita malam ni. Modul 1, Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Modul 2, Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Modul 3, Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Modul 4, dan Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Modul 5. Saudara, saya nak bagi tahu, berapa orang pernah ikut kursus namanya Mati Mengucap La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah? Tuan-tuan kat sini ada cikgu, ada kursus. Polis ada kursus. Ada polis ke ada polis? Tak ada. Seorang pun tak ada polis ni. Kerani ada kursus. Pegawai eksekutif ada kursus. Pegawai laut ada kursus. Apa pun ada kursus. Tapi nak mati dalam husnul khatimah, apa kursus yang nak ikut? Seluruh dunia ni tuan-tuan, inilah tempat yang menyediakan kursus. Mati mengucap La Ilaha Illallah, mati mengucap La Ilaha Illallah, mati mengucap La Ilaha Illallah. Baca ni tuan-tuan, tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan baca ni ya. Tuan-tuan nak derma silakan. Kalau tuan-tuan baca, kalau tak mau derma, tak apa, doakan saja, sampaikan doa supaya projek ini akan berlaku. Fasa 1-nya akan siap hujung tahun 2026 ini, insya-Allah. Tuan-tuan baca, tolong baca tuan-tuan. Baca dan sebarkan. Ambil gambar, sebarkan. Ambil gambar. Screenshot, sebarkan. Nombor 2. Saudara-saudara, ini buku. Saya dah tulis 40 buku, tuan. Saya dah tulis 40 buku. Dan buku yang ke-41, 42, 43 ada bersama saya. Buku yang ke-41 tajuknya Husnul Khatimah,
impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Bacalah buku ni, tuan-tuan. Bacalah buku ni. Kalau selama ni rumah kita tak pernah sebut husnul khatimah, bila baca ni tuan-tuan, malaikat mengajar kita menyebut husnul khatimah. Kalau anak perempuan kita umur 14 tahun tak pernah sebut husnul khatimah, sekarang tuan-tuan, mak bapak sebut, anak-anak pun sebut husnul khatimah. Ni dia. Macam mana husnul khatimah? Apa husnul khatimah? Apa nak buat mati dalam husnul khatimah? Apa benda yang menjauhkan kita daripada husnul khatimah? Apa benda yang membekukan lidah kita tak boleh menyebut husnul khatimah? Semuanya ada dalam buku ni. Buku yang kedua, tajuk dia tuan-tuan, ni. Untuk isteri dan untuk suami. Baca buku ni. Tajuk dia, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Baca buku ni tuan-tuan. Saya minta perempuan baca, bagi anak kita baca, bagi sahabat-sahabat kita baca. Siapa yang nak kahwin tuan-tuan, ambil ini, hadiahkan kepada dia. Biar dia baca. Bila dia baca buku ni, tergambar jelas dalam hidupnya. Habis baca tergambar, besok aku ni adalah isteri ketua bidadari syurga. Aku ketua bidadari syurga. Bahasa aku ketua bidadari syurga. Perangai aku ketua bidadari syurga. Layanan dengan suami ketua bidadari syurga. Bela anak ketua bidadari syurga. Dengan jiran ketua bidadari syurga. Dan buku yang ketiga tuan-tuan, buku yang ke-43 untuk anak-anak, ibu bapa mesti baca dan anak-anak baca. Tajuknya apa? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Kat sini tuan-tuan ada satu bab. Nama bab itu anak derhaka. Anak derhaka. Minta anak kita malam-malam sebelum tidur 1 minit setengah. 1 minit setengah macam taklim tuan-tuan. Taklim baca mengenai satu muka namanya anak derhaka. Lepas baca tidurlah tuan-tuan dan puan. Besok sambung muka yang kedua, besok sambung muka yang ketiga. Kita jadikan dia taklim. Selain kita membaca hadis, kita baca juga ini insya-Allah. Dan minta anak kita tuan-tuan, paksa anak kita khatam ini 3 kali khatam buku ni. Baca, kali yang pertama khatam, ulang, kali yang kedua khatam, ulang, kali yang ketiga. Masuk ulang kali yang ketiga, anak tuan-tuan besok mati yang memandikan anak kita, yang mengkafankan anak kita, yang menjadi imam sembahyang jenazah anak kita, yang meletakkan keliang lahat anak kita, yang mentalkinkan anak kita, yang mendoakan sampai hari kiamat nanti anak kita. Ini buku ni. Jadi saya harap tuan-tuan tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan dapatkan brosur buku ni. Tuan-tuan boleh buat dengan QR code, tuan-tuan boleh buat tuan-tuan insya-Allah cara transfer. Dan saya nak bagi tahu sebahagian daripada kutipan ini kita masukkan dalam tabung Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya tulis buku ni tuan-tuan, saya cetak buku ini, saya edar buku ini. Inilah penyambung syurga bagi saya. Dan atas nama wakaf, atas nama infak, atas nama sedekah, saya sedekahkan untuk Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan akhirnya tuan-tuan siapa yang ada sakit sendi, ada sakit otot, ada sakit lutut, ada sakit slip disc, ada sakit sendi, ada sakit pinggang, ada sakit berstroke, ada baru tuan-tuan kena heart attack, bapak ke betua dan sebagainya, pakcik-makcik kita tuan-tuan yang migraine, yang ada masalah saraf tuan-tuan kita ada namanya Sabah Physio Rehab Center. Tempatnya di Setapak Kuala Lumpur, sebelah Columbia University, Columbia Hospital, sebelah Columbia Hospital. Kenapa kita buat ni tuan-tuan? Kita buat ni namanya profit centers. Tempat ini besok tuan-tuan bila ada keuntungan ni kita salurkan untuk jangka panjangnya untuk menghidupkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan ambil ni tuan-tuan dan puan, ada yang memerlukannya tuan-tuan bagi, tuan-tuan telefon, insya-Allah ada 3 orang pakar sana, pakar ortopedik di sana insya-Allah yang akan melayan tuan-tuan, akan memberikan servis yang terbaik. Apa juga masalah-masalah ortopedik yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan insya-Allah dapatkan nanti daripada teman yang lain. Jadi ya tuan-tuan, kemudian yang akhir saya punya kad. Ambil kad ni kat luar ni, ambil kad. Ambil kad tuan-tuan mula-mula buat screenshot. Tahu screenshot? Ambil gambar dia, sebar kepada semua konteks yang ada dalam telefon. Sebar. Sebab saya hendak mereka mengikuti kuliah-kuliah saya dalam online. Islam online oleh Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Macam-macam tajuk tuan-tuan.
bagi pada adik, bagi pada abang, bagi pada kakak, screenshot. Okey. Satu lagi tadi yang tuan-tuan tulis nama dan nombor telefon, ya. Hari ini atau besok tuan-tuan akan terima beberapa info. Tuan-tuan tolonglah tuan-tuan sebarkan. Saya ndak tuan-tuan dan perempuan menjadi mata rantai dakwah. Inilah kita cuba berdakwahkan agama Allah. Inilah bukan. Ini tuan-tuan, yang tuan-tuan akan sebarkan kepada kawan itu, tuan-tuan akan membuka jaringan pintu syurga. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan bantu seseorang ni. 10,000 saja kan? 10,000 tuan-tuan dan puan. Tadi kalau RM1, RM100 tadi berapa tadi kita dapat tadi? 67,000. Tadi 60,000. Okey, kalau 60,000 kita kurangkan RM50. Boleh? Jadi RM30,000. RM50 tak boleh tuan-tuan. Tadi tahu yang berapa ringgit? 130. Kalau bukan RM5 pun tak mampu, artinya tuan-tuan tak bagi makna, tak bagi nilai kepada kerja agama. Itu sajalah tuan-tuan. InsyaAllah cukup setakat itu. Kita doa sikit tuan-tuan. Kita doa sikit. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan ampun dan maaf kepada kita insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan ini wahai Allah. Terimalah amalan ini wahai Allah. Nombor 2, wahai Allah, bukakan hati kami wahai Allah. Bukakan hati kami kepada Islam wahai Allah. Bukakan hati kami kepada iman. Bukakan hati kami kepada taqwa. Bukakan hati kami kepada ihsan. Bukakan hati kami cinta kepada agama Engkau. Cintakan Engkau, kasihkan Nabi Muhammad SAW. Kasihkan agama Engkau wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami supaya duduk dalam majlis ini, kami diberikan kekuatan untuk letakkan agama Engkau ke mercunya, untuk bekerja untuk agama Engkau wahai Allah, untuk memakmurkan agama Engkau, menyebarkan agama Engkau, berusaha untuk meletakkan agama Engkau ke mercunya wahai Allah. Kami duduk di sini wahai Allah dalam majlis ilmu sebentar ini supaya ada keyakinan yang mendalam dalam hati kami, keyakinan mengenai Islam, keyakinan mengenai iman, keyakinan mengenai takwa, keyakinan mengenai ihsan, dan keyakinan mengenai tugas kami sebagai insan di permukaan bumi. Kami adalah pendakwah wahai Allah. Kami adalah orang-orang yang akan letakkan agama Engkau ke mercunya. Kami adalah orang-orang yang menyediakan bahu kami untuk memikul agama. Kami akan menyerahkan seluruh anggota tubuh kami untuk membawa agama kepada umat Muhammad di mana juga mereka berada wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada teman-teman kami yang diam di 3 blok di kawasan ini wahai Allah, bukakan hati mereka, ringankan kaki mereka untuk turun ke rumah Engkau ini. Surau ini, surau amazing, taman amazing ini wahai Allah. Surau Engkau adalah rumah Engkau wahai Allah. Bukakan hati-hati insan wahai Allah. Bukakan hati teman-teman kami yang duduk di tingkat 9, yang duduk tingkat 8, tingkat 7, tingkat 6, tingkat 1, supaya mereka dapat datang ke tempat Engkau ini, ke rumah Engkau ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, supaya teman-teman ini committed wahai Allah untuk sama-sama menjadikan rumah Engkau ini rumah contoh wahai Allah. Contoh dari segi kemakmurannya, contoh dari segi kebersihannya, contoh dari segi pengurusannya, contoh dari segi strukturnya wahai Allah. Inilah pancaran agama, inilah syiar agama yang kami akan pertahankan, yang akan dicerminkan agama daripada surau ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan majlis pada malam ini akan terbuka sedikit liang di hati kami wahai Allah untuk memasukkan sebutir hidayah. Kami memerlukan hidayah wahai Allah. Isteri kami memerlukan hidayah wahai Allah. Suami kami memerlukan hidayah wahai Allah. Anak-anak kami memerlukan hidayah wahai Allah. Seluruh teman-teman di kawasan ini memerlukan hidayah.
di luar yang di dalam kuasa ini memerlukan hidayah. Berilah kami hidayah, ya Allah. Berilah kami hidayah. Kalau majlis ini adalah merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kalau Kau tidak mengampunkan, dosa ini tidak memungkinkan kami mati dalam husnul khatimah. Dosa ini tidak memungkinkan kami boleh menjawab soalan-soalan kubur. Dosa ini tidak memungkinkan kami selesa berada di padang mahsyar. Dosa ini tidak memungkinkan terbukanya pintu syurga buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk berjumpa dan bertemu kerana Engkau. Kami sayangkan Kau. Kami rindukan Nabi Muhammad SAW. Kami sayangkan insan-insan yang sama-sama bekerja untuk menegakkan agama Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi tuan-tuan di luar sana ada meja, insya-Allah tuan-tuan nampak insya-Allah ya. Tuan-tuan di sana pun ada tabung-tabung surau kita dah bagi. Kalau tuan-tuan nak bagi tabung dulu khatimah pun silalah di surau sana. Ataupun teman-teman boleh masukkan terus ya untuk bantuan-bantuan itu dengan tuan-tuan mengambil brosur-brosur tadi untuk melihat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.